Ada orang? Okey. Sound clear? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya yang untuk hari kedua lah. Ya. Okey. Jadi hari ni saya nak berkongsi sedikit cerita yang agak menyedihkan, geram berada, marah berada, berkenaan dengan isu pajakan Pulau Pinang yang dibuat oleh antara Sultan Abdullah dengan Francis Light. Ini kita cerita pendek lah. Sebelum dalam semalam ke dua malam saya tak ingat dah, saya ada share lah, saya ada kongsi satu video. Saya buat live juga, tapi saya tak simpan lama lah video tu. Tu kira rezeki masing-masing lah dengar. Sama juga pada malam ni, rezeki masing-masing lah. Yang mana main dengar lah, yang tak dengar tu tak payah. Okey. Jadi seperti mana topik hari ni, ya, selamat ayah semua. Okey, isu pajakan Pulau Pinang ni adalah satu isu yang panas yang dibincangkan dengan begitu panjang sejak zaman merdeka sampailah sekarang. Malah sekitar tahun 2015 kalau tak salah saya, ada percubaan ataupun usaha yang dibuat oleh Persatuan Sejarah Negeri Kedah bertemu dengan almarhum Sultan Abdul Halim untuk membincangkan semula isu pengembalian Pulau Pinang ke dalam negeri Kedah. Tapi tak sempat, almarhum Sultan pun mangkat dan sekarang ni sedang ada ura-ura lah untuk buat yang perkara yang sama lah. Tapi memandangkan kita ada isu COVID dan sebagainya, jadi usaha tu agak terbatas. Apa pun, dalam isu Pulau Pinang ni, banyak perkara yang patut kita tengok lah, terutama sekali dalam hal-hal berkenaan, bukan daripada segi undang-undang. Banyak orang mentakrifkan isu Pulau Pinang ini adalah daripada segi undang-undang, tapi nak dinyatakan secara undang-undang pun orang kata apa, secara perjanjian yang ditulis di antara Sultan Abdullah dengan Francis Light pada tahun 1786 tu pun masih boleh dipertikaikan. Cuma mungkinlah sebab dah selepas beberapa ratus tahun berlaku perkembangan sosial budaya dan masyarakat, orang-orang dah mula ramai, terutamanya kaum Cina. Jadi isu pemilikan Pulau Pinang tu perlu dilihat daripada sudut politik dan sebagainya lah. Dan sejauh mana orang-orang Melayu utara bersedia untuk menerima Pulau Pinang lah, terutamanya orang Kedah bersedia untuk menerima Pulau Pinang sebagai sebahagian daripada negeri Kedah. Ini isu yang kompleks. Tapi pada malam ni saya nak cerita secara ringkas apa yang penemuan yang saya dapat pada malam ni. Bukanlah pada malam ni, sebenarnya saya dah bertunggu lumus selama lebih kurang 3 hari. Saya duk baca surat-surat Light yang diperolehi, yang dibawakan oleh Prof. Ahmad Murad Amerikan. Orang kenal, hampa semua kenal. Dan ada 1,100 muka surat, 1,100 line surat-surat Francis Light kepada Sultan Kedah. Selama hari ini sejarawan bertumpu kepada penulisan Boni Arboni dalam buku dia Kedah 7 ni. Ni buku dia. Okey, buku ni saya beli dulu RM50. Lawan ni orang jual RM300. Buku ni serius memang rare. Okey, jadi sejarawan sebelum-sebelum ni banyak bertumpu kepada penulisan Boni, sebab Boni merujuk kepada primer source ataupun sumber primer, surat Light kepada Bengal. Saya dah jumpa kedua-dua surat-surat ni, surat Light kepada Bengal dan surat Light kepada Sultan Abdullah. Tapi buat masa sekarang ni saya menghabiskan masa lah membaca, meneliti surat-surat Francis Light, di antara Francis Light dengan Sultan Abdullah. Jadi dalam isu Pulau Pinang ni, bila saya duk teliti lebih kurang 300 surat dan saya membaca sekali lalu tajuk-tajuk surat tu,
saya perasan bahawa apa yang diperkatakan oleh Boni, mengatakan Boni, dia kata Boni ni seorang India, Roland Boni nama dia. Roland Boni ni seorang India yang pernah menjadi pensyarah di Universiti Malaya. Jadi Boni dia mengatakan bahawa Pancasila ini membohonglah, tidak menepati janji dan mengabaikan perjanjian yang dibuat dalam Perjanjian Pajakan Pulau Pinang tahun 1786. Disebabkan tu sepatutnya pada Boni, Boni kata sepatutnya perjanjian itu terbatal, disebabkan Pancasila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam perjanjian. Tapi di pihak British dia kata Pulau Pinang itu seolah-olah menjadi tanah jajahan, disebabkan Sultan Abdullah kalah kepada British pada tahun 1791, tetapi tidak dinyatakan secara jelas. Walaupun Kedah kalah, tetapi tidaklah ada satu perjanjian 1791 menyatakan bahawa Pulau Pinang dijadikan sebagai tanah jajahan. Tapi seolah-olah, sebab bahasa undang-undang ataupun bahasa dulu-dulu ni dia pun suka main kiah. Cuma dalam perjanjian 1791 menyebut bahawa Sultan Abdullah menerimalah apa saja yang ditentukan oleh British. Lebih kurang macam tu. Okey. So, apa yang berlaku pada tahun 1786 sebelum tu? Macam mana Sultan Abdullah boleh memajakkan Pulau Pinang? Perkara ni ramai orang tak tengok. Biasa kata Sultan Abdullah dia pajak pasal dia terspik dan sebagainya atas desakan orang Bugis dan sebagainya lah. Dan Siam. Tapi tidak ada. Saya pun duk baca sama ini, tidak ada satu penjelasan kenapa Sultan Abdullah terdesak untuk memajakkan Pulau Pinang. Yang kita duk baca, yang macam saya baca ialah akibat desakan-desakan daripada Siam dan sebagainya. Tapi secara jelas secara mendalam ataupun secara detail ialah terperinci ialah memang pada tahun 1780 sekitar 1780 berlaku peperangan di antara Siam dengan Burma. Malah tahun 1782 terberhenti peperangan ni berhenti sampai 1785. 1782 Bodo Paya, iaitu Raja Burma yang baru, iaitu cucu kepada Along Paya, menaiki tahta. Dan di Siam pula Chakri, Rama Chakri ataupun Chakri yang pertama telah menggantikan Raja Taksin. Jadi Chakri ni dalam buku saya Gajah Putih tu, dalam buku ni ada saya ceritalah secara detail jugalah berkenaan hubungan Chakri dengan Taksin ni. So kalau siapa yang tak ada buku ni boleh dapatkan dekat Shopee. Ni baru cetak lain pula, cetakan kali ke-6. Mana tak dapat boleh carilah di Shopee Kataha. Hampa buka Shopee Kataha, hampa carilah buku ni, hampa boleh baca lah. Okay, so 1785, semalam dalam video yang sebelum ni saya pada cerita lah, 1785 Angkatan Burma telah menyerang kawasan Mergui, Tavoy, Talang dan terus menakluki kawasan Songkla dan Nakhon Sitamarat ataupun Ligok lah. Tapi tanpa disangka-sangka, tak semena-mena Paya Surasi ataupun Paya, gelaran dia Paya Uparat, the second king, adik kepada Chakri ni, membawa angkatan daripada Bangkok dan berjaya menakluki semula kawasan milik kawasan Burma ni tadilah, termasuk Songkla, Nakhon dan sebagainya lah. Okey. Jadi Kedah, Patani, Terengganu memilih untuk menyokong Burma dan membebaskan diri daripada Siam. Dapat peluang ni bebas. Okey. Kemudian tanpa disangka tu kalah, Burma kalah. Jadi Sultan Abdullah ni terkejutlah. Ni siapa yang dengar semalam ni adalah so, saya repeat balik lah, mungkin ada yang tak dengar lagi. Terkejut dan baginda pun dah, Sultan Abdullah ni dah terdesak desperate, dah tak tahu apa-apa, serabut. Dan sebagai balasan tentera Siam menakluki Patani pada tahun 1786 lah. Cantai habis orang Patani, jadi orang Patani mula berundur ke Kedah. Benda ni disebut jugalah dalam beberapa
dalam penulisan jurnal Persatuan Sejarah Malaysia mengatakan bahawa orang petani melarikan diri ke Kedah. Okey. Masa lari ni, Payah Uparat hantar surat kepada Sultan Kedah. Dia kata, hang jangan duk terima orang petani masuk ke negeri Kedah. Kalau tak, kami serang. Dan dalam masa yang sama, ada pembesar yang tak puas hati dengan Sultan Abdullah menghantar surat kepada Payah Uparat mengatakan bahawa Sultan Abdullah telah menyokong Burma. Sepatutnya kiranya Siam kena ambil tindakan lah, pasal dianggap macam belok lah kepada Siam. Tapi kemudiannya Sultan Abdullah ni dapat tahu bahawa ada orang yang khianat atas dia, dan dia pun mengumpulkan lebih kurang 10,000 orang pahlawan, petani dan Kedah berkumpul di Cenok. Malah sebelum tu dalam surat light yang hantar pada Sultan Kedah dalam bunyi tak sebut tau. Okey, yang tu yang menarik lah. Okey. Jadi Sultan Abdullah menyatakan kepada Light bahawa Syekh Abdul Samad bersama orang-orang petani telah berpakat dengan orang-orang Kedah menyerang Siam di Songkla dan telah menghancurkan ataupun menakluki ataupun memusnahkan Cenok. Okey, so yang tu memang bagi saya menarik lah, sebab dalam Boni tak menyebut tentang serangan tu, tapi dalam surat ni Sultan Abdullah kata Syekh Abdul Samad telah menakluki kawasan tu. Jadi timbullah satu persoalan, adakah Syekh Abdul Samad ni ada orang yang sama dengan Syekh Abdul Samad Falbani yang bersama dengan Angkatan Tunku Kuning pada tahun 1831? Okey. Kalau ya mungkinlah, kalau ada Allah alam, yang tu kena cari pula. Okey. Jadi 10,000 angkatan tentera ni berkubu di Cenok lah, dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk mara ke Songkla. Kiranya nak pergi berperang ni, nak lawan dengan Siam ni, Payah Uparat tadi. Jadi Payah Uparat ni dapat tahu, jadi dia pun hantar surat. Dia kata kat Sultan Abdullah, kita damai tapi dengan syarat hang kena hantar bunga emas dan kami tidak akan menyerang Kedah. Dia Sultan Abdullah pun fikir mai, okey tak apalah, kita damai, dan setuju untuk hantar bunga emas. Okey. Tak sampai setahun berperang pula Burma dengan Siam ni di Talang. Maknanya selepas daripada Songkla tu, mereka tak jadi masuk Kedah. Maknanya mereka terus pergi ke Talang. Berperang di Phuket dan sebagainya. Pada masa ni Payah Taksin, Raja Taksin ni dia tak mati masa tu, Payah Surasi apa semua ni. Jadi dia menyuruh Sultan Abdullah, dia minta lah pada Sultan Abdullah untuk hantar 5,000 orang dan 200 biji pau, termasuk dengan kelengkapan perang semua lah. Tapi Sultan dia kata dia tak layan. And then selang 6 bulan hantar lagi sekali surat minta 10,000 tentera dan 200 pau. Yang ni pun Sultan Abdullah kata dia tak boleh penuhi sebab dia tak mampu. Ni surat-surat ni semua dia hantar pada Light lah, dia maklum pada Light. Okey. So dalam duk kalut-kalut ni, Perancis Light ni dia tanya kepada dia buat keputusan untuk mendapatkan pajakan Pulau Pinang. Jadi Sultan Abdullah ni menurut Boni, Sultan Abdullah ni dia dah baca dah game Perancis Light ni. Dia kata kalau aku bagi Pulau Pinang, aku akan kehilangan pendapatan, aku akan hilang satu wilayah, dan aku akan hilang perdagangan lah, ekonomi. Tapi Sultan Abdullah ni dah tak boleh nak buat apa dah. Dalam dia duk kalut-kalut, duk fikir pasal nak pajak Pulau Pinang ni, sebiji kapal daripada Burma, daripada Mergui, datang ke Kuala Kedah dan bagi tahu mereka nak ammunition dan senjata api dan peluru daripada Sultan Abdullah, termasuklah dengan pakaian. Jadi Sultan Abdullah ni dah serabut tanya kat Perancis Light, apa hubungan Perancis Light dengan Sultan Abdullah? Okey, Perancis Light ni anak angkat kepada Sultan Muhammad Jiwa, iaitu bapa kepada
Sultan Abdullah. Dan di dalam surat-surat lain selalu menyebut antara mereka dua ni kanda dinda lah. Adik abang lah. Dan Sultan Abdullah memang sangat bergantung kepada Perancis Silat, sebab Perancis Silat ni orang putih, lepas tu dia bawa dengan teknologi meriam, senjata api dan sebagainya, dan memperlihatkan kekuasaan maritim British. So serabut mai, lalu Sultan Abdullah pun buat perjanjian pajaklah Pulau Pinang dengan ada 7 syarat lah. Antara syarat dia ialah British kena bantu Kedah untuk melawan Siam lah. Tapi apa yang tak dijelaskan, sebab perjanjian tu dia antara Light dengan Sultan. Semalam pun saya sebut bahawa perjanjian tu antara satu negeri berdaulat dengan sebuah syarikat konsesi. Semalam pun saya ada sebut contohnya, macam KHCRL buat perjanjian, Malaysia buat perjanjian dengan satu syarikat Cina, kemudian syarikat Cina tu diambil alih oleh negara Cina. Lebih kurang macam tu. Light Funds Tengku Abdullah tak ada. Okey. Jadi perjanjian tu bukan antara negara dengan negara, tapi perjanjian tu antara syarikat dengan negara. Tapi saya tak tahulah term perjanjian politik, term perjanjian dari segi undang-undang ni macam mana, Allah Alam lah, saya tak erti. Cuma pada saya benda tu tak boleh pakai lah. Dan apatah lagi bila Perancis Silat mengelak ada lebih kurang 10 surat Sultan Abdullah ni duk hantar pada Light, suruh mai ke Kuala Kedah untuk bincang. Panggil, bukan dekat panggil di Kuala Kedah, panggil di Kota Kuala Muda, jumpa di Padang Tangkak pun ajak Sultan Abdullah ni. Panggil Perancis Silat mai, tapi Perancis Silat tak mai, tak layan. Perancis Silat mengelak. Tapi dalam surat-surat Bengal, Perancis Silat tunggu jawapan daripada Bengal. Perancis Silat kata, apa aku patut aku buat? So Bengal kata hendak yang untuk campur. Hamba tak tahu sudah apa jadi pun bandai-bandai hang lah. Dan hang jangan sekali-kali masuk campur. Sekiranya tidak, kalau tak, British tak akan ambil tahu lah pasal hang. Pihak British India ni takkan ambil tahu lah. So dalam satu surat yang dihantar 22 Februari daripada Light kepada Bengal, kemudiannya dibalas, Light kata aku nak jadi macam Brooke. Jadi macam, sebab Brooke masa tu duk bercita-cita nak ambil Sarawak, dan Brooke menyatakan bahawa dia nak jadi raja. So Light pun kata aku nak benda yang sama. Okay. So selepas 1791, ni kat ujung-ujung lah, sebab Perancis Light pun nak mati lah. Perancis Light mati 1792. Dalam surat-surat Light, bila bangsawan ataupun pembesar daripada Kedah nak mai jumpa dia, dalam surat tu menyatakan Datuk bla 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 ataupun Laksmana Kedah ingin bertemu dengan Gubernur Pulau Pinang. Dalam surat tu menyatakan bahawa Perancis Silat kata beta bersedia untuk menjualkan apa, tapi perkataan beta tu memang digunakan lah oleh Perancis Silat. So secara tidak langsung Perancis Silat ni dia dah jadi Raja Pulau Pinang. Jangan pangal kan. Okay. So 1786, selepas perjanjian 1787, berlaku pula perang di Phuket. Dia tadi Talang ni dah selesai di Talang, naik pula pergi Phuket. Ni kira last battle lah dia antara Burma dengan Siam. So Sultan kedua-dua pihak, terutama Siam, meminta supaya Sultan Abdullah ni memberi barangan dan sebagainya lah. Tapi Sultan ni tak lepi. Dan semasa ni, menurut Boni, sekali lagi Sultan Abdullah ni dia fikir lah ni ambil peluang untuk berperang dengan Siam. Jadi Sultan Abdullah ni dia mempersiapkan angkatan perang dengan membeli lebih kurang 4,000 senapang, beberapa pucuk ratus lah, lebih kurang 500 kot tak salah saya, 500 pemuras daripada British, daripada Perancis Light lah. So Perancis Light ni support lah, bagi lah kan, dengan tukaran dia ialah hasil makanan seperti beras, kambing, lembu dan sebagainya lah.
Dan Kedah juga banyak mengeksport kayu. Disebut papan Cina. Saya tak tahu papan Cina ni menetang apa, saya tak tahu. Kok ada orang tukang hampa beritahu saya papan Cina ni apa dia. Dia habaq kata kayu papan Cina. So barang-barang ni dieksport ke Pulau Pinang lah. Bagi Perancis Light Perancis Light dia berdolak dalih sebab dia nakkan hasil ni tadi ni, sebab dia nak bangunkan Pulau Pinang, dan dia menyatakan kepada Bengal kepentingan Pulau Pinang ni akan pada masa depan akan menjadi satu hak kapal dan satu hak perdagangan yang baru lah di alam Melayu, terutama sekali di Selat Melaka. So Light ni dia duk dolak dalih lah kan, itu kepentingan Light. Tapi Sultan Abdullah pula melihat kepada perjanjian tu tadi kan. Sultan Abdullah ni dia kata, hang dah berjanji dengan aku, patutnya hang kena tepati lah. Tapi Light ni dia duk apa pun dia tak mau, dan memang dia tak mau melibatkan diri dalam kancah peperangan di antara Burma dengan Siam. Kedah ni dia terpalit sama pasal dia tak jauh daripada Phuket. Sebab Talang apa semua tu dulu kawasan Kedah. Malah pernah diberikan, malah pada semasa jatuhnya Ayutthaya 1767, Talang tu, kawasan-kawasan di Talang, Phuket dan sebagainya tu diambil oleh Kedah. Mana Kedah ni biasa ambil kawasan-kawasan tu untuk masuk dalam wilayah dia. Jadi disebabkan tu Siam kata, hang nak ambil, hang dah biasa kontrol kawasan ni, so hang bertanggungjawab lah secara tidak langsung ke atas keselamatan kawasan ni. Jadi secara tidak langsung Kedah ni dia terlibat lah. Dan mungkin pada Sultan Abdullah dia diberi kata dua lah, kalau hang tak mau terlibat, Siam akan main serang. So Sultan Abdullah ni memang tersepit gila, terdesak, dan 1100 surat tu semua menceritakan tentang keadaan terdesaknya Sultan Abdullah. Dia cerita hari-hari cerita. Saya baca sampai serabut. Serabut cik weh baca. Sebab dia macam hang dapat satu kawan hang dia duk masalah. Hang tak mau tolong dia, tapi hang layan dengar. Hang tak mau tolong dia, hang tak mampu pergi dalam hati kata mampu pergi kat hang. Tapi hang layan dah. So hang jadi serabut. Sepatutnya hang selesaikanlah masalah dia kan. Tapi Perancis memilih untuk tidak menyelesaikan masalah Sultan Abdullah. So sebab tu selepas 1790 Sultan Abdullah buat keputusan lah untuk menyerang Pulau Pinang. Tetapi Sultan Abdullah kalah dalam peperangan tahun 1791. Sebelum tu Sultan Abdullah ni dah rancang untuk serang Siam di kawasan Songkla tu tadilah. Dan dia meminta supaya Captain Scott bersama-sama Captain Scott dengan Captain Glass untuk menyertai peperangan tersebut. Tapi kedua-dua pihak yang mewakili British tak mai. So pendek kata, British kata kedua-dua ni lah, termasuk pencelat British lah, dia kata kat Sultan Abdullah mampu pergi kat hang. Kami akan protect Pulau Pinang saja. Sebab apa British tak mau join peperangan ni? Salah satu dia ialah yang pertama tadi sebab Bengal dah beritahu jangan masuk campur. Yang kedua sebab Light ni dia banyak berdagang dengan Phuket. Jadi Phuket ni jadi kawasan rebutan di antara Burma dengan Siam. So kalau dia masuk salah satu pihak, kalau pihak yang dia join tu kalah, dia takkan dapat berdagang lah. So zaman tu kan zaman mengejar kekayaan lautan. So Perancis Light ni dia tak join lah. Jadi Sultan Abdullah ni berkali-kali lah duk tuntut. Dia kata hampa dah berjanji, perjanjian dah ada, sepatutnya kena buat. Tapi Perancis Light ni murung dia lah. Sampailah Sultan Abdullah ni mati. Malah selepas perang pada tahun 1791, Sultan Abdullah beritahu merayu, lebih kurang lah merayu kepada Perancis Light. Dia kata perang dah habis, jomlah kita berniaga balik macam biasa. Macam tahun 1787 dulu. Kita berniaga balik macam biasa, kita hantarlah tukar-tukar barang.
Dan dalam satu surat, Sultan Abdullah kata, aku dah terdesak. Lebih kurang macam tu lah. Aku merasa susah. Bahasa kasar dia tu macam terdesak lah. Terdesak dan dia nak buka satu gudang kayu dan rotan. Satu gudang berhadapan Pulau Pinang lah, di Sepang Perai. Di Kuala Perai tu dia nak buka satu gudang supaya mudah kayu dengan rotan ni dibawa ke Pulau Pinang lah. Jadi dia kata kat Pencilat, kita berniaga balik macam biasa lah. Dan dia juga beritahu kata Kedah dah macam daripada segi ekonominya dah total loss lah. Dah tak ada apa yang tinggal. So 1797 Sultan Abdullah pun mangkat lah. Mangkat dalam kesedihan, kekecewaan dan sebagainya lah. Perah lah kan. Sebab tapi daripada satu sudut dia berjaya lah mengelak Kedah daripada ditakluki oleh Siam. Ni tapi itulah noh. Nak buat macam mana kan. Saya pun tak tahu nak kata apa. Sedih pada kan. Dia harap-harap kat orang tapi lah. Tak payahlah kan. Takdir dia. Okay, so pendek cerita daripada rangkuman cerita yang saya bagi tahu tadi, Princess Light ni tidak mendapati janji lah. Seperti mana yang termaktub di dalam perjanjian 1786. Untuk pengetahuan apa, perjanjian ni didraft oleh Datuk Shah Bandar Jamal. Datuk Shah Bandar Jamal ni juga adalah orang yang membina tembok Kota Stark. Dia yang buat layout Kota Stark tu. Dan dia juga adalah orang yang draft surat perjanjian tu lah. Sebab tu ada surat tu, awal dia ditulis selagi ada bulan dan bintang. Pada satu sudut, Sultan ni saya pun tak tahu nak kata lah kan. Sultan ni macam dia tak ambil peduli lah. Bukan dia tak peduli, macam dia percayalah kepada Datuk Jamal ni. Datuk Jamal ni culia. India Muslim. India Muslim. Dan Jamal ni juga adalah kawan kepada Princess Light. So memang komplot lah. Jamal ni pun dalam surat-surat memang ada sebut. Tapi perakhiran Jamal ni tak ada siapa tahu apa jadi, dia mampu hitam mana. So tu lah orang Melayu kan. Bukan percaya sepenuh hati. Kadang-kadang kena muhung hidup-hidup. Calah lah kan kita duk percaya kat orang politik kita. Buatlah lagu mana pun kan. Lelah kena kencing. Politik tapi saya geram. Ni pun politik jugalah. Politik stand up kan. So perjanjian ni dilihat daripada banyak sudut. Dan sepatutnya kita ni orang Melayu kena kaji lah. Kena lawan. Tapi saya tak tahulah orang Pulau Pinang sekarang ni macam mana. Sebab saya tengok dalam Facebook, dia macam berbelah bahagilah. Ada orang Pulau Pinang yang setuju supaya Pulau Pinang ni masuk balik ke dalam Kedah. Tapi ada juga yang tak setuju lah. Jadi Hasnan Shah betul. Memang syarikat British India. Sebelum tu bukan syarikat British India, tapi Jordan and Sullivan. 1792 baru syarikat British India. Ini 18 lebih tu British EIC dah habis, barulah tukar status. Tu yang banyak kali tukar status. Daripada Crown Colony, Crown Colony, and then jadi Straight Settlement dan sebagainya lah. Tu semua berlaku akibat konsesi ataupun penguasa yang memegang Pulau Pinang tu berubah-ubah. Okay. So jadi mana dah tadi 50-50. Jadi sebagai kita lah orang Melayu kita kena melihat kembali kepada sejarah yang telah berlaku. Kita kena kaji. Kita kena memberi satu takrifan yang baru
ataupun nafas yang baru kepada sejarah di Kedah lah. Sebenarnya banyak site. Saya baru siap lebih kurang 200 lebih kurang 200 muka surat tentang isu Kuala Kedah ni. Tetapi bila masuk zaman Perancis Silat ni ataupun zaman Pulau Pinang ni, dia jadi kompleks dan dia boleh pergi banyak cabang. Dan bagi saya memang sepatutnya ada takrifan baru lah dalam penulisan sejarah di antara Kedah dengan Pulau Pinang, seperti mana yang diperjuangkan oleh Prof. Ahmad Murad Amerikan. Tapi Prof. Ahmad Murad ni dia bukan orang sejarah, dia orang media, dia jurnalis, dia adalah wartawan. Bidang dia punya latar belakang dia adalah PhD dalam mass communication. So agak pelik jugalah bila orang masscom ni yang betul-betul nak fight untuk bidang sejarah. Walaupun memanglah kita tahu Prof. Murad ni dia orang Pulau Pinang. Sepatutnya sejarawan Pulau Pinang lah yang kena fight dalam isu ni. Tapi saya rasa sentrik Pulau Pinang tu sebagai sebuah negeri dah sebati dengan orang Pulau Pinang sebab orang Pulau Pinang pun majoritinya dah tak rasa bahawa Pulau Pinang adalah sebahagian Kedah. Orang Kedah saja duk berasa macam tu kan. Orang Kedah lah duk berasa Setui tu hak Kedah. Orang Kedah juga duk berasa Phuket tu hak Kedah. Tapi orang Kedah juga duk berasa Krabi tu adalah hak milik Kedah. Sama juga macam saya pergi ke Bangkok, saya duk rasa orang Melayu Bangkok tu adalah sebahagian daripada orang Kedah. Tapi generasi muda mereka memang tak mahu mengaku. Saya sampai nak bertumbuk lah dengan orang Melayu di sana. Bila saya duk cerita sejarah ni, mereka cukup tak mahu dengar cerita Pangkras Siam. So sebenarnya orang-orang Kedah lah macam saya, kita ni hidup dalam nostalgia. Saya hidup dalam nostalgia yang merasakan bahawa semua-semua ni patut balik ke dalam negeri Kedah. Tapi orang-orang yang dah beranak pinak, yang dah didoktrin dengan imperialism, Anglo education ataupun Siamese education, pendidikan Siam, pendidikan Inggeris, mereka merasakan bahawa mereka dah tak ada apa-apa dah dengan kita. Tak ada apa-apa dah, hubungan dengan Kedah tu tak ada dah. So tapi daripada segi kajian, sentrik Kedah bagi saya lah, sebagai orang yang membesar di Kedah, sentrik Kedah tu memang kena buat lah. So saya kena tulis lah kan? Sama ada orang nak terima tak terima tu dia punya pasal lah. Semacam juga bila saya tulis pasal Perlis kan, ada orang Perlis, dia adalah kawan-kawan daripada Perlis yang tak setuju dengan pandangan saya, mengatakan bahawa tidak ada angkatan daripada Perlis. Tapi mereka keluar lah mereka punya hujah. So masing-masing ada sentrik masing-masing. So dia sejarah ni dia macam seorang tengok 6, seorang tengok 9. Bentuk tu lebih kurang sama, 6 dengan 9 kan. So perspektif sejarah itu dilihat daripada sudut pandang yang berbeza. Cuma daripada saya, dalam isu Pulau Pinang dengan Kedah ni, orang-orang Kedah lah kena tengok, dan kena ada juga orang Pulau Pinang yang mempunyai hati budi dan akal Melayu Utara. Bukan dia badan jasad Melayu tapi hati dia orang putih. Bukan yang tu. Jadi orang yang ada hati budi dan kepala otak Melayu ni, dia kena tengok balik kepada sejarah penipuan yang berlaku. Memang Pulau Pinang maju berbanding dengan Kedah. Dan sejak zaman-zaman lah masuk tahun 1900, memang di utara ni Penang yang banyak lead dalam hal-hal sosial. Malah sampai sekarang pun Pulau Pinang antara negeri yang mendepani banyak isu sosial di utara lah. Bagi contohnya macam isu semayang raya baru-baru ni, Pulau Pinang negeri yang pertama di Malaysia yang buat sesi 3 sesi. Sedangkan negeri-negeri lain tak ada apa, duk buat lah macam biasa. Ini pun masalah jugalah naknya kan. Tu tak apalah, tu cerita nantilah. Itu cerita perbahasan antara kaum tua dengan kaum muda, macam mana boleh tercetus di Pulau Pinang. Itu satu cerita lain. Okay, so sekadar itu saja daripada saya. Saya kena cerita lah benda ni sebab saya tak mahu simpan dalam hati. Saya sedih. Cukup lah saya dah tulis buku Pangkras Siam dulu. Saya jadi bodoh, melengung sampai 6 bulan tak boleh nak buat apa. So saya tak mahu dah ada perasaan-perasaan sedih. Saya nak tenang-tenang buat kerja. Saya nak tenang-tenang menulis. Saya tak mahu ada rasa frust. Ni pun dah frust dah sebenarnya.
Dan lagi satu, menariknya dalam soalan ni memperlihatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi persenjataan di alam Melayu lah. Dan peperangan yang kalah pada 1791 tu juga sangat berkaitan dengan teknologi peperangan pada ketika itu. Sebab masa tu Kedah pakai matchlock. Masih lagi pakai matchlock. Dan British dah start pakai flintlock. Saya pun terjumpa satu perkataan dia, sandu. Perkataan Melayu bernama sandu. So bila saya check balik dalam kamus DBP, sandu tu spring. Lebih kurang lah surat tu dia kata, Sultan Abdullah kata beta hendak membeli 200 tung peluru dan 200 tung sandu. So sandu tu ialah spring dekat flintlock. Hampa boleh buka Wikipedia, hampa tengok dekat Wikipedia flintlock, hampa boleh tengok gambar spring tu. Itu spring tu dulu pun orang jual. Dan Kedah tak ada pada masa tu. Itulah antara penyebab yang menjadikan Kedah ni lambat lah. Dan macam tu juga yang berlaku pada tahun 1831. Bila Siam ni dia dah start pakai flintlock jenis baru, Kedah masih lagi pakai flintlock yang zaman Sultan Abdullah pakai ni, dan masih lagi ada yang pakai matchlock. So matchlock ni dia kena isi tau. Hampa kena isi belerang, buah peluru, baru tembak. Tapi kalau yang terbaru ni punya, dia tak payah buah belerang dah, dia terus tembak lah. Itu perbezaan lah teknologi. Kedah jual peluru saya tak jumpa. Beli peluru ya. Lagi satu belerang, bahasa lama sendawa nama dia. Orang Kedah panggil sendawa. Untuk kaki lela rentaka tu, ataupun swivel gun, dia panggil rawan. Ni kan meriam, ni kaki dia tu. Kaki dia tu dia panggil rawan. Ni sambil-sambil cerita ni nak ajak agak hampa bahasa teknikal orang Kedah. Panggil orang Kedah ni pekak hampa tak erti apa. Okey, dia panggil ni lah rawan sebab tulang rawan. So dia panggil rawan, lepas tu dia letak meriam lela. Lela ni pun ada dalam bahasa Melayu. Disebut lela juga. Lilla disebut lilla. Tapi tak banyak lah lilla ni. Biasanya dia akan sebut sebagai cannon, small cannon ataupun civil gun. Okay, so itu saja saya nak berkongsi pada malam ni. Apa-apa pun orang Kedah lah, hampa kena ada sentrik Kedah. Dan hampa kena teruskan mengkaji lah. Tak boleh tunggu saya seorang, jenuh. Tapi dalam isu perjanjian 1786 ni, persetiaan yang dibuat itu tidak dipatuhi oleh franchise lain lah. Dan kalau hampa nak compare persetiaan dengan Eropah ni, antara Jerman dengan Perancis dan sebagainya, mana-mana satu negara yang melanggar persetiaan atau perjanjian tu, kiranya berperang, macam sekarang lah, perjanjian gencatan senjata contohnya antara Palestin dengan Israel. Bila Israel yang start perang, yang start serang, Palestin balas. Sepatutnya kita pun kena macam tu. Sebab tu Sultan Abdullah ni dia dah serang tahun 1791, tapi dia kalah. Tapi dalam perjanjian 1791 tu tidak jelas menyatakan bahawa adakah Pulau Pinang ni menjadi sebahagian koloni, menjadi tanah kepada syarikat. Tapi yang dinyatakan ialah British bersetuju untuk terus bayar. Malah British memberi pampasan pula. Kepada Sultan Abdullah. Sanggup bagi duit pula kepada Sultan Abdullah demi nak meneruskan pemilikan Pulau Pinang. Sebab apa? Masa tu British baca kalau dia ambil Pulau Pinang, dia ambil terus, dia menakluki Pulau Pinang terus, dia akan hidup susah. Pasal dia tak ada dia mengharapkan makanan daripada Kedah. Sebab 1800 baru terpajak, 1802 barulah masuk Sabang Perai. Maknanya kata 1791 tu lebih kurang 10 tahun. Kalau dia terus ambil Pulau Pinang,
Pulau Pinang memang mampu lah. So sebab tu dia meneruskan perjanjian 1786 dan sanggup memberi wang pampasan kepada Sultan Abdullah. So bagi saya memang Pulau Pinang patut dimasukkan semula ke dalam negeri Kedah. Dan Sultan berhak lah untuk menuntut semula Pulau Pinang lah, dengan apa cara sekalipun. Cuma lah ni kita nak kena lawan dengan Cina pula lah. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Teruskan memberi sokongan kepada saya dan kawan-kawan yang mengkaji, antaranya Cik Mal, Atan, Sapni, Sufi dan sebagainya lah. Tu dia orang Pulau Pinang. Atan tu dia duduk tak payah tu lah. Dia tak boleh terima Pulau Pinang nak masuk dalam Kedah. Apa nak bergaduh dah, babi bergaduh dah. Saya tak mau. Saya bagi fakta. Itu saja. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa cari buku saya di Shopee Kataha. Dan ada 2-3 buku baru lah. Yang mana belum beli, boleh beli. Dan yang terbaru, di Kataha, mereka ada buat keluar butang. Mana nak tahu butang tu? Saya pun tak nak pakai tu ni. Tak ada pula butang ni. Ni. Nampak lah. Nampak lah. Abang tengok lah dekat Kataha tu. Abang tengok dekat Shopee Kataha. Okey. Jadi sumbangan apa lah dengan membeli barang-barang. Termasuklah buku saya tu menyumbang lah kepada saya juga secara tak langsung kan. Untuk saya meneruskan kajian-kajian sebab nak beli buku, kadang nak access jurnal, semua ni nak kena bayar. Dan sekali itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berdoa pada hari raya yang kedua, semoga satu hari nanti Pulau Pinang menjadi sebahagian wilayah Kedah, InsyaAllah. Sekian, terima kasih.